Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni kita live dekat rumah sahaja. Salam Jumaat, selamat petang. Okay, semua orang dah lunch ke belum? Okay, so hari ni kita just nak borak santai ataupun sesi perkongsian santai bersempena dengan ramai anak-anak PA saya kat UTM tu yang bakal menduduki latihan mengajar pada awal Mac nanti. So sedikitlah nak sharing dengan diorang semua persediaan untuk pergi ke latihan mengajar, nak jadi guru praktikal. Mesti yang rasa budak kan, takut kan. Lepas tu PA tak ada nak bagi guideline dan sebagainya. So sebab tu hari ni minta diorang join sharing session saya untuk kongsilah pengalaman kan. Sebab saya pun dulu pernah pergi ke latihan mengajar. Jadi kita untuk berkongsilah sedikit pandangan, tips. So you all feel free untuk tanya soalan. Okay, mungkinlah sedikit sebanyak tips saya ni tak adalah hebat sangat pun, tapi at least boleh bantu mereka yang nak pergi ke latihan mengajar di sekolah. Apa yang mereka perlu lakukan. Sebab mungkin tak ada idea kan, rasa gemuruh, takut. Lepas tu dah lama sangat sekarang ni duduk kat rumah kan, pembelajaran secara online, kena pergi sekolah. So sekarang tak tahu expectation sekolah macam mana kan. Nak kena mengajar secara PTPR ke, nak mengajar secara fizikal ke, apa yang kena sediakan ke kan. Jadi mungkinlah sebenarnya itu, semua itu menjadi persoalan dan tanya. Okey, jadi you all boleh je tanya apa-apa sahaja dekat bahagian komen tu. Okey, ajak kawan-kawan lain yang nak tahu tentang tips-tips persediaan sebelum pergi sekolah, apa yang nak kena buat, persediaan. Tak lama lagi ni, rasanya lagi beberapa minggu lagi 2 minggu lagi kot rasa nak kena pergi sekolah. So mungkin kalau ada yang bakal guru kat sini, okay, anak-anak PA saya yang join live ni, boleh komen kat situ you all kena pergi praktikal kat mana. Okay, ada yang college vocational ke, sekolah teknik ke, sekolah akademik biasa. Hai Syafiqah, hai Syazah, hai Emma. Okay, so boleh komen kat situ you all kena pergi mengajar sekolah mana ni, nanti pergi praktikal kat sekolah mana. Okay, boleh type dekat situ. Okay, alright. Okay, jadi untuk pergi latihan mengajar ni memang banyak sebenarnya persediaan yang you kena buat. Pertama sekali persediaan dari segi mental, persediaan dari fizikal dan juga lepas tu dari segi persediaan bahan-bahan lah, PTPR kan, dari segi material dan sebagainya. Okay, kalau dulu saya pergi latihan mengajar, okey, Syafiqah kata kena mengajar LM dekat KV Segamat. Oh, okey, Segamat tu kampung saya tu. Okey, selamat pergi ke KV. Syafiqah orang mana? Syafiqah orang Segamat juga ke orang mana? Kenapa buat ikon sedih tu? Sedih ke gembira tu? Okey, kat KV Segamat tu best, orang Segamat best. Alright, okey, kampung saya Segamat tu. Kisah saya dulu pergi latihan mengajar di Muar. Okay, experience saya masa di Muar, pada permulaannya saya ditempatkan di High School Muar. Okay, jadi bila dah dapat High School Muar tu, apa pendekatan yang perlu saya ambil adalah mula-mula saya sebelum kita kena pergi kan, yang secara official yang kita kena report duty tu, kita kena contact dulu sekolah, maklumkan yang bahawa kita ni merupakan pelajar ataupun guru pelatih yang akan datang ke sekolah. Okay, kemudian sebab saya duduk kat JB, so bila saya kena pergi LM di Muar tu, definitely lah pertama sekali saya akan cari tempat penginapan kan, mana nak stay sepanjang saya punya LM tu. So saya contact
sekolah, and then alhamdulillah high school dia ada quarters guru, dan saya juga bernasib baik ada seorang guru ni, Kak Dini namanya, Cikgu Adini. Kalau Kak Adini ada dalam ni saya tak pastilah dia join ke tak. Dia yang memberi peluang pada saya untuk stay bersama Cikgu Dini ni. Masa Cikgu Dini ni cikgu bujang lagi lah, so saya stay bersama Cikgu Adini ni dekat quarters high school. Okay. Tapi bila saya pergi pada permulaan di high school ni, pihak sekolah tengok saya punya option tak ada pun yang boleh mengajar di high school. Sebab masa tu saya pendidikan kejuruteraan awam. So kat high school mereka tak ada bidang teknologi. So mereka tak adalah contohnya subjek teknologi, subjek LK ke. Mereka tak ada subjek-subjek teknikal tu. Jadi apa yang dibuat adalah saya perlu memaklumkan kepada penyelaras latihan mengajar ataupun saya punya pensyarah pembimbing, maklumkan bahawa tak ada option saya kat sekolah ni. So pihak sekolah cakap kalau saya stay dekat high school MUA tu, tak ada kelas yang saya boleh ajar, tak ada subjek yang match lah. Boleh saya ajar subjek apa-apa, tapi tak boleh mengukur lah saya punya semasa latihan mengajar tu. Jadi bila kita dah maklumkan kepada penyelaras dan juga guru pensyarah bimbing, saya ditukarkan ke sekolah yang terdekat, iaitu sekolah menengah kebangsaan Parit Bunga. Kalau orang Muar dia familiar lah dengan Parit Bunga ni. Okey, jadi kat Parit Bunga tu pun dia tak ada kelas teknikal, macam betul aliran teknikal untuk mengajar LK dan sebagainya, tapi dia ada kelas yang pelajar-pelajar mengambil subjek seperti teknologi. And then ada juga pelajar yang mengambil subjek seperti reka cipta. So itu adalah subjek yang paling match lah yang saya boleh ajar. Jadi saya ditempatkan di Parit Bunga pada ketika itu, tindakan yang sangat pantas oleh pihak sekolah pendidikan dengan penyelaras guru pembimbing semua. Mereka beri saya dekat sekolah Parit Bunga. And then tapi saya tak perlu, saya kena travel jauh sikit lah. Sebab kalau ikutkan sepatutnya saya duduk kat high school MUA kan. Bila duduk kat high school MUA tu dengan quarters high school tak jauh. Tapi bila Parit Bunga ni dia jauh sikit lah. Dia kena rentas orang kata jambatan MUA tu, jarak jauh. Bila pergi saya tak jauh sangat, nak balik tu jauh sikit. Okay, saya masih lagi duduk di high school. Jadi sebenarnya satu tips yang pertama sekali bila saya cerita ini adalah, bila you all kena pergi latihan mengajar kan, pertama sekali kena pastikan dah dapat tak penginapan. Okay, saya rasa kalau yang berada di sekolah college vocational, mungkin boleh approach sekolah untuk duduk di asrama, untuk menjadi sebagai warden dan sebagainya. Kalau mereka yang attach di sekolah akademik ni, okey, mungkin boleh cari rumah sewa yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Boleh cari sendiri untuk duduk bersama-sama rakan yang lain. Okey, Syazah belum tanya lagi. Okey, Syazah cuba kontak dengan KV Segamat. Syazah tadi kat KV Segamat kan? Okey, bukan. Syazah KV mana Syazah? Syazah sekolah mana? Syazah Atira kena sekolah mana? Oh, belum dapat penempatan lagi. Alright, okey, tak apa. Penempatan ke penginapan? Okey, kena ada dua. Penempatan adalah yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menempatkan guru latihan mengajar ini. Okey. Penginapan adalah accommodation lah, rumah untuk tinggal. So yang Syafiqah ni cakap tadi belum dapat penempatan ni, penempatan sekolah ataupun penginapan. Okey, so Syazah, Atira, okey, Syazah dia kata kat Segamat. Okey, so apa yang Syazah perlu buat adalah kontak sekolah, okay, College Vocational Segamat. Maklumkan yang Syazah akan latihan mengajar di sana dan cuba tanya ada tak kekosongan untuk penginapan kan. So kita nak kat sini pun nak kena jelaskan kepada pelajar ataupun pelatih penempatan. Okay. Penempatan selalunya disediakan oleh pihak sekolah. Kat mana penempatan tu lah, kat mana you all akan dipostingkan. Sementara ni lah sebagai guru pelatih kan, kita panggil posting lah penempatan. So selalunya saya dah rasa semua orang dah dapat penempatan. Maksudnya kat sekolah mana. Penginapan tu yang kena uruskan sendiri. Sebab memang kalau lihat di mana-mana universiti, mereka tak menyediakan penginapan. Okey, jadi di sinilah mulanya proses
pelajar-pelajar perlu berdikari untuk melihat dunia sebenar kat luar sana. Ini adalah salah satu orang kata simulasi kan bagaimana untuk menjadi guru di realiti. Okay, jadi bila dah tahu penempatan, kena cari. Okay, penempatan tu berdekatan tak dengan rumah you all. Kalau berdekatan dengan rumah sedia ada sekarang ni, contoh rumah ibu bapa, boleh duduk di rumah. Tapi kalau tak ada di rumah, kena cari option rumah sewa. Okay, kalau yang sekolah yang college vocational, selalunya mereka ada asrama. Cuba approach sekolah dulu untuk duduk di asrama, jadilah warden. Okay, jangan rasa risau nak jadi warden tu macam, alamak kan duduk kat asrama ni jadi warden tu banyak kerja. No, this is the opportunity yang you all boleh dapat. Kan, grab lah opportunity ni. Kan, tak ada pengalaman yang lebih berharga yang boleh dapat. Sementara waktu yang tak panjang ni kan, grab lah opportunity. Sebab apa? Jangan rasa risau, tak seronok nak jadi warden tu. Sebab pengalaman tu tak akan datang kan. Tak semua orang dapat pengalaman nak jadi warden. Even saya pun tak ada pengalaman jadi warden semasa latihan mengajar tu. Jadi rasanya dah serugi tau. Sebenarnya bila jadi warden ni kan, you all dapat explore student punya experience duduk asrama macam mana tau. Okay, jadi cari asrama. Okay, duduk asrama. Kalau tak ada, memang sekolah tak bekal kat asrama, mungkin sekarang ni waktu COVID asrama ditutup, carilah rumah sewa yang berdekatan. Okay, untuk cari rumah sewa ni mungkin kita orang Selangor, kita kena pergi ke kawasan yang bukan tempat kita. Contohnya Selangor kena pergi Kota Tinggi ke, Selangor kena pergi Negeri Sembilan ke, Selangor kena pergi Melaka ke. Cubalah dapatkan kontak sebab you all akan attach dengan guru pembimbing. Okay, cuba tanya guru pembimbing, ada tak guru-guru yang bujang yang boleh sewa sementara rumah dia bilik kan, ataupun ada tak guru-guru yang willing untuk carikan rumah sewa kan. So sebenarnya saya rasa untuk mencari rumah sewa ni tu di hujung jari kot, you all boleh google rumah sewa, bilik sewa kan, ada banyak saya rasa info-info you dapat. So saya rasa you all dah besar, kreatif, sangat hebat, so boleh cari ni. Dan saya rasa you all kalau pergi KV atau pergi LM ni bukan seorang saja sekolah. So mungkin dalam satu sekolah tu ada 3-4 orang. So you all boleh lah bincang, discuss sama-sama, cari rumah sama-sama. So kat sini lah kena belajar teamwork tu, untuk discuss kan dan sebagainya. Alright. Okay, okay, penginapan rumah sewa, KKV Segamat. Okay, alright. Okay, saya orang Kuantan. Oh, Syafiqah orang Kuantan. Okay, jadi Syafiqah orang Kuantan, kena uruskan sebab nanti. Okay, pertama sekali, okay, sekarang ni saya dah cakap dari perspektif di UTM lah. Okay, kalau pelajar yang daripada Kuantan nak memerlukan pergerakan, kita tahu sekarang tengah MCO, ada setengah negeri yang PKPB ke PKP ke apa. Okay, pertama sekali, satu perjalanan you akan lalu adalah perjalanan dari rumah nak ke tempat yang you all bakal menjalani LM tu. So tips dia adalah kena datang awal lah. Contohnya pada 14 hari bulan. Okay, kalau kat UTM ni mungkin 14 atau 15 you all kena start report duty. So kena datang awal lah dekat kawasan itu. Maksudnya untuk persediaan awal. At least lah bila dah dapat rumah sewa tu mungkin 4-5 hari sebelum tu boleh datang sewa, pergi rumah sewa. Sebab apa? Nak bersihkan rumah, nak kemas rumah, and then nak survey jalan kan. Maksudnya kalau pengalaman saya masa, walaupun kampung saya masa tu kat Muar, tapi saya tak familiar pun kat Muar tu. Sebab sebelum ni kalau kita balik kampung dengan ayah yang drive kan, kita duduk belakang tidur je kan. So bila masa pergi NM tu, saya nak kena datang awal supaya saya nak kena test masa tu saya bawa kereta sebab agak jauh daripada high school ke Parit Bunga. Dan sebab apa saya tak duduk dengan kawan lagi, sebab masa kawan-kawan yang Parit Bunga, dia orang dah dapat dah rumah sewa dekat area sekolah. Tapi sebab saya kebetulan masa tu kat high school kan, jadi saya seorang lah. Dan kawan-kawan tu ajak juga untuk stay dengan dia orang di Parit Bunga. Tapi sebab saya dah deal pun, kita dah angkat barang semua kat high school. So saya 2 hari sebelum untuk report duty tu, saya test bawa kereta pergi cari jalan ke sekolah tu. Sebab saya nak tahu berapa masa yang perlu untuk jarak saya ke sekolah kan. Sebab kita tahu sekolah masuk dalam 7 suku kan. Jadi saya pada hari itu saya kena bangun pagi, saya kena test time untuk saya pergi sekolah. Jadi saya tahu kalau waktu pergi jalan saya menyongsang arus, so saya perlukan dalam 15 minit sahaja untuk pergi sekolah.
Okay, untuk balik mungkin jarak jauh sikit sebab saya kena U-turn, ambil masa, dan bila balik tu bila lalu kat bridge Muar tu dia kena jalan one way kan, so jauh sikit, so ambil masa dalam 20 hingga 25 minit. So ini juga sangat penting you all kena tahu jarak perjalanan dari rumah sewa ke tempat kerja ke sekolah. Kalau dalam college tu tak adalah masalah sangat kan, tapi kena tahulah juga kan nak jalan kaki daripada asrama nak ke sekolah tu berapa lama. Sebab you all dah mula kena punch tau. Kalau sebelum ni pergi kelas lambat sikit, pensyarah boleh tutup mata kan, lambat kan, masuk belakang duduk. Tapi sekarang ni kalau you all dah jadi guru pestu pelatih, kena punch macam biasa. So kemungkinan nanti kalau lambat nanti punch kad merah. Jadi kita tak nak lah benda tu akan memberi image yang tidak baik. Alright. Okay, jadi pertama sekali rumah sewa. Okay, bila dah ada rumah sewa, you dah ready, dah datang semua apa semua, dah contact sekolah tadi saya cakap sebelum report duty, contohnya 14 hari bulan, 15 hari bulan nak report duty tu, janganlah pada hari report duty tu lah baru nak contact sekolah, bagi tahu saya ni nak datang tak. Kena bagi tahulah awal untuk apa? Untuk dapatkan maklumat. Contohnya okey, pada minggu depan saya akan datang ke sekolah. Tanyalah maklumat apa yang tanya kita ni masa latihan mengajar ni. Kita jangan orang kata berat mulut, takut nak bertanya. Tanyalah kan, this the platform yang kita nak tanya. Contohnya nanti saya perlu jumpa siapa pada hari pertama, kan kena pergi pejabat ke, ada apa-apa ke yang perlu ni ke, mungkin sekarang ni PDPR tengah buat, mungkin cikgu kata tak perlu 14 hari bulan tu daftar secara online ke, saya tak pasti. Jadi kena dapatkan maklumat tu lah supaya pada hari pertama untuk report duty tu kita tak orang kata macam terpinga-pinga, tak tahu betul ke ni boleh pergi sekolah tutup ke kan. So you tak ada info tu. Jadi kena bersedia sebelum tu dapatkan maklumat daripada pihak sekolah. Okey, so ada soalan pada Anik ni. Okay, Anik kata kalau dari rumah ambil masa 40 minit untuk ke sekolah, apa pendapat doktor? Perlu tak saya mencari penginapan yang berhampiran dengan sekolah? Okay, kalau tanya saya, ia bergantung kepada kemudahan yang you ada. Okey, sebab saya ada dua pengalaman pergi ke sekolah. Pertama sekali masa saya latihan mengajar. Latihan mengajar sebab pada permulaannya saya memang cari lokasi yang berdekatan dengan sekolah saya. Berdekatan dengan sekolah saya, tapi disebabkan di saat-saat akhir tak ada option kat sekolah tu, saya kena pergi sekolah lain. Tapi saya punya jarak tak jauh sangat lah, 15 minit. So masih acceptable, 15 minit driving Okey. Kemudian selepas saya ni, saya juga pergi latihan, saya bukan latihan mengajar, latihan ikhtisas kat sekolah juga. Saya duduk di Skudai, so saya kena latihan ikhtisas di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. So jarak dia taklah jauh sangat, tapi sebab jam, so ambil masa lebih kurang dalam setengah jam hingga 35 minit. Untuk jawapan soalan tadi mengambil masa 45 minit tu, saya rasa agak panjang juga, jauh lah masanya. Tapi sebenarnya bergantung kepada Anik ada kenderaan tak. Sekiranya Anik merasakan untuk travel 40 minit tu, sama ada motor ke kereta, you rasa selesa, you rasa tak penat dengan jam dia ke apa sebagainya, tak ada masalah. Kalau contohnya mungkin 40 minit tu daripada rumah you sekarang ni kan, yang tak perlukan apa kos dan sebagainya, is okay. Tapi kalau contohnya 45 minit tu daripada rumah sewa atau tempat yang you all perlu sewa, cadangan saya adalah carilah tempat yang lebih berdekatan, supaya pertama sekali kenapa kita nak kurangkan risiko. Apa maksud risiko adalah bila travel dalam jarak yang jauh 40 minit ni, pertama sekali risiko kita semasa kita dalam perjalanan tu kan, kita bawa kereta ke, bawa motor kan, risiko pertama risiko keselamatan. 45 minit tu panjang masanya, mungkin kalau tak pasti kawasan tu jam ketat kan, nanti akan penat ke, ngantuk. Kemudian bila 40 minit ni kena pastikan Anik kata naik motor, so 45 minit tu saya rasa naik motor tu penat jugalah kot, sebab saya tak ada experience naik motor. Tapi saya rasa 45 minit dengan naik motor tu tempoh masa yang lama. Jadi cadangan saya, carilah yang berhampiran dengan sekolah kan. Jadi keselamatan naik motor ni pun lagi lah, keselamatan dia perlu double kan. Jadi keselamatan satu kos lagi. So saya tak tahu 40 minit tu dari sekolah sebenarnya Anik daripada rumah ke, ataupun dari tempat yang you sewa juga. Penginapan yang you sewa juga. So kalau daripada rumah sendiri, saya rasa acceptable lah kan.
Itu biasalah. Tapi kalau penginapan yang 40 minit bersekolah tu pun adalah penginapan yang you sewa, saya rasa baik cari yang lebih sewa lebih dekat. So maksudnya boleh jimatkan kos sewa tu juga, jimatkan masa you travel, mengurangkan risiko keselamatan kan. Penat sebagainya. Dan 40 minit tu kalau contoh sekolah masuk pukul 7, selalu 7 suku kan. So kalau 7 takkan nak datang 7 suku, mungkin kena datang awal sikit. Apatah lagi tiba-tiba dia jadi guru bertugas ke sebagainya, so kena datang awal pukul 7. So kalau pukul 7 tu Anik kena pastikan 6 suku paling lambat lah nak kena keluar kan. Itu kalau bawa 45 minit, tak pastilah berapa pecutan yang dibuat kan, 100 km sejam ke 120 km sejam ke, rempit ke tak kan. Jadi kena timing tu kena betul supaya kita nak pastikan kita sampai pada waktunya. Jadi kalau betul-betul 45 minit tu at least kena lebihkan masa. Jadi pukul 6.10 kena keluar kan. Bila pukul 6.10 keluar, pukul berapa pula nak bangun kan. Jadi perkara-perkara tu kena ambil kira. Sebab mungkin sehari dua kita rasa berenergi lagi, tapi mungkin dah sebulan 2 bulan mungkin dah penat kan. Lepas nanti kos minyak dan sebagainya. So saya rasa perlu buat pertimbangan. Anik cuba listkan pro and con. Okay, pro and con, cuba kira calculation perbelanjaan. So saya rasa akan nampak lebih yang mana lebih baik untuk Anik tu. Okay, harap dapat menjawab soalan Anik tu. Okay, Dr. Marisa dia pernah jadi warden masa LM, best. Alright, itulah saya tak ada experience pun nak jadi warden ke masa latihan mengajar. Jadi saya rasa you all yang dapat peluang untuk duduk kat college tu kan, duduklah. Sebab inilah peluang untuk belajar, meraih pengalaman untuk jadi warden ni kan. Alright, okay. So tadi saya dah cerita pasal penginapan. Okay, cerita pasal lokasi. Okay. And then, okay, bila hari yang pertama tu praktikum, okay, kena malam tu macam kita contohnya nak masuk darjah 1 lah ni, kat malam ni prepare lah bag kita, barang-barang kita. Kita tak tahu tau, jangan macam datang berlenggang. Sebab kita assume, sebab saya pun ada experience ni juga. Contohnya pelajar yang datang intern dekat tempat saya, hari pertama tak bawa apa-apa. Okay, hari pertama tak bawa apa-apa, dia dah datang ni, dia report duty. So saya kata, ada bawa laptop? Tak bawa. Tak bawa, dia jawab kan. Okay, so awak nak buat apa hari ni? Itulah tak tahu. So sepatutnya you all dah kena preparation lah, benda-benda basic. Contohnya buku tulis, buku nota, laptop, apa sebagainya. Sebab walaupun mungkin hari pertama tu mungkin you all tak start mengajar lagi, tapi mungkin ada keperluan-keperluan yang dah kena buat. Okay, jadi janganlah datang lenggangkan kangkung. Okay, so itu pertama sekali. Pastikan dokumen. Contohnya sekarang ni bila yang you all kena travel, saya tak pasti perjalanan jarak ke masih ada sekatan jalan raya. So kena pastikan dokumen. Kalau dokumen sekarang ni kalau masih kawasan MCO, kena dokumen dokumen yang you all latihan mengajar lah, supaya bila ditahan polis ke sebagainya, ada dokumen yang mengesahkan untuk perjalanan you all. Okay, kena bawa lah dokumen, surat yang mengatakan you all pergi latihan mengajar. Kalau seorang pergi bekerja kan ada surat daripada majikan. Okay, bawa barang tu. And then surat-surat berkaitan kepada sekolah. Maksudnya surat pengesahan yang you memang menjalani latihan ni, surat kepada sekolah, fakulti, sekolah, kepada guru dan sebagainya. Okay, so bila dah ready tu datang, ikut on time. Pertama sekali menjejakkan kaki di sekolah tu. Dah sampai kat pintu pagar tu, tengoklah kalau boleh parking kereta, boleh parking kereta. So kalau situ ada pengawal keselamatan, daftar diri dulu kat pengawal keselamatan ni. Sebab kita adalah orang, kini sebagai guest lah yang baru datang ke sekolah tu, daftar. Cakap saya ni guru pelatih yang baru mendaftarkan diri. So kena isi record ke sebagainya, isi tu. So jangan main terjah. Okay, so tempat yang kedua, bila dah settle itu, jangan terus pergi bilik guru kan. Terus nak pergi guru, cari meja kita nak duduk. Tak, pergi di pejabat dulu. Okay, selalunya kita akan pergi minta ke pejabat. Tak kisahlah, jumpa dekat front desk tu. Kalau ada kerani ke cakap lah, Assalamualaikum. Kena cakap lah, jangan boleh saya jumpa ni, saya kena, okay, kita ni masuk kawasan orang. So kita kena belajar untuk jangan cakap bahasa WeChat. Okay, jangan cakap bahasa WeChat, jangan cakap bahasa WhatsApp. So kenalah, Assalamualaikum puan. Kalau tengok, kalau duduk kat situ nampak tu macam puan, dia cakap puan. Kalau nampak tu panggil cik, jangan tiba-tiba kak ke kan. Sebab kita masih kat proses formality, kita masih formal lagi. So kita janganlah panggil kakak ke abang ke kan. Nampak ada jejaka duduk kat depan tu, panggil abang, boleh tak saya nak? No, okay, kita sekarang ni tengah
dalam apa tu orang kata yang formal punya proses. So cakap Assalamualaikum puan, Assalamualaikum cik, Assalamualaikum tuan, encik. Okay, saya Dayana daripada Universiti Teknologi Malaysia, Sekolah Pendidikan. Hari ini saya menghadirkan diri untuk melaporkan diri sebagai guru pelatih. Okay, saya rasa you all semua dah tahu dah ataupun tak tahu lagi siapa guru pembimbing, tapi saya rasa you all mesti dah kontak sebelum tu, dah tanya sekolah-sekolah akan beritahu. Okay, Dayana, you sebenarnya akan mengajar kelas 4A, 4B. So you akan diberikan dengan guru pembimbing, contohnya Cikgu Siti. Okay, so mungkin you dapatkan nombor telefon Cikgu Siti. So mungkin sebelum you sampai tu you boleh hint Cikgu Siti, ataupun bila tadi cakap saya Dayana nak latihan mengajar, boleh saya berjumpa dengan pengetua ataupun guru penolong kanan ke, kan. So nanti mereka akan bantu kita. So bila permulaan tu kita datang dengan nada yang baik, percakapan yang baik, so saya yakin diorang akan layan kita dengan baik. So nanti diorang cakap okey tak apa, nanti sekejap saya bawa jumpa. So nanti kita rasa kalau kita datang, Kak boleh tak saya nak jumpa pengetua saya ni, kan bahasa tu, level aras bahasa tu juga memainkan peranan yang penting. Okay, sebab again pelajar-pelajar yang nak pergi latihan mengajar ni, you all membawa image diri you sendiri tau. Pertama sekali orang akan tengok diri you sendiri. Okay, orang tengok siapakah karakter sebagai seorang guru. Sebab kita dulu pun pernah jadi pelajar, kan. So kita pun selalu tengok guru, kan. You tahu guru, you selalu kan, saya yakin zaman saya dulu kita suka tengok cikgu ni garang lah, cikgu ni cantik lah, kan. Cikgu ni apalah, kan. You all ada macam-macam lah, you all punya nama you panggil cikgu-cikgu ni, kan. So itulah sebenarnya cycle untuk you pula. Okay, jadi kat sinilah mula you nak bentuk karakter untuk menjadi seorang guru tu bagaimana. Jadi dan yang kedua, you membawa image sekolah dan juga universiti. Sebab kita nak orang cakap ni daripada universiti mana ni pelatih daripada UTM lah ni, kan. Tak ada akhlak langsung, tak ada budi, tak ada adab pun langsung. Jadi kita kalau boleh nak elakkan benda tu sebut. Alright, okay. And then so saya rasa kat sini pun yang join saya punya live ni pun ramai sifu-sifu, sebab kawan saya, circle saya memang cikgu-cikgu. So saya rasa you all boleh tanya diorang pun boleh hi Azwani, kan, cikgu-cikgu ni semua boleh sharing juga you all punya experience. Sebab kat dalam ni ramai junior-junior yang nak pergi latihan mengajar. So diorang ni tengah rasa takut ni sebenarnya nak pergi latihan mengajar ni, kan, dengan keadaan COVID ni lagi macam mana. Okay, so tadi kita dah bawa dokumen, kita dah jumpa sekolah. Okay, bila dah jumpa pengetua dah, okay dah cikgu, diorang kan biasa kita nama lagi cikgu tau. Okay cikgu boleh pergi ke bilik guru, nanti kat sana ada satu meja untuk cikgu. Okay, bila kita sampai, kita letaklah barang-barang kita kat atas meja tu sebagainya. So what's next? Okay, siapa boleh jawab saya? So, what's next? Lepas dah sampai ke sekolah tadi, kan, what's next? Apa yang sampai kat sekolah? Okay, so kalau Anik tadi kata dari rumah sendiri, kalau you rasa okay, saya rasa tak ada masalah lah. So yang penting jaga keselamatan, okay, timing tu dan sebagainya. Sebab naik motor kan. Alright, okay. Sebab bila mungkin kalau duduk rumah sendiri 45 minit you rasa lebih jimat dan sebagainya. So again, saya tak boleh memberi jawapan, you kena buat comparison sendiri. Okay, saya plan sebelum subuh dah gerak. Okay, bila plan sebelum subuh dah gerak, pastikan tidur awal, nanti tak ngantuk, kan. Jadi yelah, sebab kita tak nak nanti ngantuk dan sebagainya, kan. Sebab memerlukan persediaan yang panjang lah. Okay, and then bila dah masuk bilik guru, dah ada meja semua, kita kena ramah, orang kata ringan mulut. Okey, jangan berat mulut. Maksudnya dengan mulut, pergilah jumpa, kalau ada pertama sekali guru-guru yang duduk di tepi-tepi kita ni, kenalkanlah diri. Jangan tunggu dia orang, kita duduk tegak di sini kan, tunggu dia orang tegur, cikgu praktikal lah. Saya cikgu praktikal, lepas tu duduk diam. Kan, kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh kita jumpa. Hai, Assalamualaikum, cikgu, saya Dayana, saya daripada UTM. Saya hari ni latihan mengajar si cikgu, siapa nama? Kan, cikgu ajar apa? Perkenalkan diri. Pergilah, tak kisahlah, kan. Jumpa je cikgu-cikgu yang ada tu, kan. Kalau dalam dekat bilik guru tu ada ramai-ramai, kalau tak nak jumpa ramai-ramai seseorang, kan, kalau you orang rasa cakap hai, masuk ke. Sebab saya rasa bila you orang masuk bilik guru tu, semua guru akan tengok, kan. Semua guru akan macam, you akan ada rasa satu perasaan lemak, malunya, segannya, kan. Macam semua orang akan tengok siapa ni, kan. Sebab semua cikgu akan tengok. Sebab dia orang tak biasa, kita adalah tetamu baru. So kat situ lah you all kena rasa macam
Kontrol kontrol. Okay, jangan nampak sangat gugup tu. Okay, kontrol, tunjukkan kita profesional kan. So duduk, letak barang kita, kita boleh berborak kan, jumpa. Kalau rasa cikgu lain tengok pun janganlah tiba-tiba sengih-sengih kerang atau macam tu kan. Jadi macam cik ni, jadi kita macam bila masuk bilik guru tu, kita masuk, kita tengok diorang pandang kita, kita kena, jangan diorang pandang kita, kita mengalihkan pandangan. Itu pun kurang sopan. Bila kita jumpa cikgu-cikgu teramai tengok kita senyum, kita kena senyum kan, senyum macam kita macam itulah kan. Cikgu, macam itulah. Cikgu, kalau kita berselisih dengan diorang pasal awal-awal masuk tu, Assalamualaikum cikgu. So kita yang kena start dulu sebab kita yang muda, kita yang datang tempat mereka. So kita lah yang kena macam jangan harapkan mereka tegur kita. So selisih tu, Assalamualaikum cikgu. Cikgu, macam tu kan, gaya tu kan. Alright, betul. Survey tempat mengajar bengkel. So bila duduk tempat kita tu, janganlah tunggu sampai apa nak buat dah jumpa dah tadi cikgu-cikgu semua duduk keras kat atas meja hari pertama ni. Apa aku nak buat? Okay, kalau guru pembimbing mungkin dah ada kelas ke apa kan. So you kena hari pertama tu lah you nak explore apa yang ada. Okay, contoh you dah kena ajar bengkel, dah ada jadual kan. Kalau tak dapat jadual lagi, mungkin dengan siapa saya nak dapat jadual? Saya rasa mungkin bila you datang pada permulaan tu, mungkin guru penolong kanan ke pengetua mungkin dia dah sediakan lah, ataupun dia akan bagi tahulah you apa benda, dia tak akan tinggalkan itu kontang kanting. So you boleh lah kalau kena mengajar bengkel. Okay, selalunya pelajar-pelajar teknikal mengajar bengkel. So boleh pergi bengkel. Mungkin bengkel tu ada 2 orang guru kan, ada pembantu bengkel. So pergilah tengok tempat-tempat you nak pergi, berapa berkenalan, duduk bersamanya. Okay, satu saya nak share dengan you all adalah bila you all pergi latihan mengajar ni kan, berkumpulan ada 3-4 orang. Digalakkan lah bila you all duduk berkumpulan tu, dah lah mungkin duduk sewa satu rumah. So mungkin bila di bilik guru ditempatkan pun mungkin dekat meja yang berdekatan. Okay, jadi cadangan saya adalah kalau boleh janganlah di sekolah you duduk di dalam circle you tu juga. Okay, maksudnya janganlah duduk dengan kawan-kawan kita tu juga. Di sekolah ni cubalah you keluar dari you punya kepompong dan kelompok tu. Okay, bergaul dengan guru-guru lain. Sebab kenapa? This is the right time ataupun opportunity untuk you absorb segala informasi daripada guru-guru nak belajar. Okay, jadi macam dulu saya memang walaupun dengan kawan-kawan latihan mengajar lain, tapi kebanyakan saya pun bercampur dengan guru-guru lain. Saya suka bercampur dengan guru-guru, tapi guru perempuan lah yang dah macam kita panggil macam kakak kita kan. Selalulah duduk menempel. Mula diorang akan rasa macam ni, tapi tak apa, kita datang kat dia. Assalamualaikum kak, hari ni kak buat apa kan? Kak boleh tak? Kita macam kena sentiasa lengah. Kak ada nak kena tolong apa-apa ke? Kan kita, jadi walaupun kita pergi sekolah, kita hanya bukan buat tugasan kita. Contohlah you all dapat jadual kena ajar 4 kelas. Okay, bila kena ajar 4 kelas, you fokus pada 4 kelas. Mungkin you all akan diberi relief. Okay, diberi relief. Kemudian kena jadi guru guru kelab ke, guru sukan ke kan. So apa sahaja yang diberikan sekolah jangan menolak. Okay, jangan menolak. Okay, maksudnya apa saja dia bagi, walaupun nampak macam banyaknya nak kena buat kan, tapi belajar, itulah proses belajar, itulah proses pengalaman you all. So jangan tolak, alamak saya tak nak lah jadi cikgu bola sepak, saya tak nak jadi cikgu bola jaring kan, saya taklah pandai sangat. Tapi tak apa, ambil je sebagai cabaran tu you all. Kena jadi apa? Guru kantin, guru mengiring, kena buat apa? Padang bola, kena cat dinding, kena apa saja. Ambil saja tanggungjawab itu sebab ini adalah proses pembelajaran. Don't ever say tak nak. Okay, tak nak, tak mahu, saya tak berminat, saya tak suka. Okay, saya banyak kerja. Never. Okay, jangan keluarkan perkataan-perkataan itu sebab kita masih dalam proses latihan. Okay, dah jauh sikit tadi sebenarnya. Pertama sekali, saya kena ada experience saya dapat komen daripada guru pembimbing, pelajar datang pada hari pertama melapor diri baju maai. Okay, so again, ikutlah etika pemakaian sebagai seorang penjawat awam. Okay, baju kenalah gosok. Okay, kita ni guru kan, baju pertama sekali kena gosok. Okay, baju janganlah renyuk-renyuk 1000 tu kan. Kalau mungkin tadi anik naik motor kan, pakai jaket semua, kena make sure lah baju tu jangan renyuk. Kalau renyuk tu biasa, tapi yang penting jangan nampak sangat baju tu memang tak iron. Dia berbeza tau, baju tak iron dengan baju yang ada iron tapi renyuk.
Okay, kita boleh nampak baju dia iron tapi sebenarnya renyuk sebab mungkin tadi dia naik motor ke sebagainya. Tapi kalau orang yang memang tak iron langsung, kita tahu baju dia kedut 1000 tu. Okay, baju kena lengkap. Guru, name tag. Okay, so siapa yang tak buat name tag lagi, kena buat name tag kan. Name tag tu kena adalah nama kita. Alright, selalunya name tag yang paling basic warna hitam tu warna hitam putih. Kalau saya tak pastilah nak buat yang, tapi saya rasa buat yang basic saja sebab kan name tag ada jenis yang yang kilat lah, yang besi sebagainya. So name tag kena ada. Baju selalunya guru biasalah baju kurung. Baju lelaki adalah baju kemeja, kena ada tie. Okay, tie jangan tie K-pop Korea pula tie yang pendek pagat ni yang pula pakai kan, macam Pop Ye tu kan. So maksudnya tie ikutlah standard tie. Saya tak ada experience. Tie mungkin di bawah cantiknya yang size yang standard, di bawah pusat kot mungkin. So kalau orang biasa pakai tie tu boleh share lah kot kan macam mana. So jangan tie tu tergantung sangat, panjang sangat dan bukan yang kecil, yang slim fit tu pakai tie yang standard. Dan tie tu kenalah matching dengan baju. So janganlah tie pula yang kartun-kartun emoji ke kan, gambar gambar Doraemon ke sebagainya. Okay, so pakaian kena pakaian formal. Selalunya pakaian baju cikgu guru lelaki kena pakai ni. So kalau you all kena mengajar subjek bengkel, yang perempuan bolehlah pakai seluar slack, blouse, lepas tu dengan baju orang kata baju bengkel. Guru lelaki pun sama. So don't ever hari pertama yang belum ada kena mengajar pakai seluar jeans sebab assume nak kena masuk bengkel. Tak, okay. So pakai baju yang pertama. Okay, alright. Okay, betul. Anik kata, Muhammad Afiq kata kenal dengan guru. Ya, kena kenal guru. Okay, Jana, kenal guru, buat muka sweet-sweet, senyum kan, berkenalan dengan warga sekolah. Even dengan makcik kantin pun kita kena berkenalan. Sebab makcik kantin sepelik kan cakap, saya guru praktikal. Sebab saya dulu memang kakak kantin tu baik sebab dia mampu masak sedap sampai kita pun boleh masuk dalam kantin tu tau. Jadi macam kita dengan siapa-siapa saja kat sekolah, bukan dengan guru, dengan makcik kantin ke kakak kantin ke pun kita kena berbudi bahasa supaya kita nak environment semua orang selesa. So kita pun rasa selesa. Alright, and then pakaian. Okay, Anik ada tanya ni, pakaian khas, baju Melayu, baju batik. Okay, wajib follow. Ya, seboleh-bolehnya follow sebab bukan seboleh-bolehnya, kena follow, wajib follow sebab sekarang ni bila you all pergi latihan mengajar, pihak sekolah itu adalah merupakan majikan you. Okay, so you kena follow peraturan. So saya tahu mungkin nak beli baju batik tu agak mahal, tapi sekarang saya rasa ada batik yang baju yang bercorak batik. Okay, kain yang bercorak batik. Baju Melayu saya rasa orang lelaki ada baju Melayu kan. So kita follow. Kalau dia kata hari Ahad kena berbaju batik, kita kena adakan baju batik tu. Sebab saya rasa hari ni sampai you all nak pergi latihan mengajar ni, masih ada masa lagi untuk you all buat persediaan. Sebab tu saya kena banyak tanya pada sekolah. Okay, tanya sekolah, kat sekolah ni pemakaian macam mana, ada hari-hari tertentu ke kena pakai baju bengkel ke, baju batik ke, ada baju baju korporat ke, kena beli ke. Sebab masa saya pergi intern dulu, saya pergi latihan iktisas, ada hari Rabu, ada hari koko. Hari koko maksudnya guru kena pun sama macam pelajar pakai. So you kena tahu you untuk pakaian seragam mana. So kena beli. Saya masa tu saya pilih pengangkap, so saya kena belilah pakaian pengangkap. So kita kena expect tau. Sebab you jangan expect you all di sekolah di universiti yang tengah belajar. So kena expect yang you all kena keluar duit untuk beli baju seragam ke, koko ke, kena keluar untuk beli baju sukan ke, baju rumah sukan ke. Memang ini sebab ini adalah realiti, separuh realiti sebagai seorang guru ataupun ada kat sekolah tu. Pakaian seragam semua kan dan sebagainya. Okay, tapi janganlah beli pakaian seragam tu sekarang sebab selalunya pakaian seragam tu sekolah akan tentukan. Okay, cikgu Afiq akan jadi cikgu apa? Cikgu kadet polis. Kena ada cari baju kadet polis. Contohnya macam tu. Alright. So kena expect benda-benda ni lah. Perbelanjaan seperti ini. Alright. Okay. Dah pergi sekolah. Hari pertama dah lapor diri. Macam tadi saya kata, guru. So, bila kita lapor diri kat sekolah, kena tunjukkan karakter kita sebagai seorang guru. Okay, maksudnya seorang guru perempuan paling mudah, kita pakai pakaian kemas. Kalau yang tidak bertudung tu, kena rambut ikat, kan?
And then baju kurung, kasut bertutup jangan kasut heel warna merah kan, ada bling-bling. Itu nak pergi dinner boleh, bukan nak pergi sekolah. So selalunya kasut gelap, warna hitam, bertutup dan ada tumit sikit. Itu lebih cantik lah. Kalau sarung flat shoes pun kurang sesuai. So dia kena ada bertumit sedikit, kulit, sarung, tutup. Okay, pakai stokin. Okay, pakai stokin tu cantik sikit lah kan. Pakai. Kasut tak semesti mahal. Okay, Azman, kasut tak kena mahal. Okay, yang penting kasut itu bukan cantik lah. Kasut tu sesuai formal lah kan. Maksudnya kasut lepas tu kasut bertutup lah, ikut. Saya rasa you all boleh google pakaian, etika pemakaian sebagai penjawat awam. So dia bagi tahulah bagaimana. Okay, satu lagi kadang-kadang bila cakap, alah doktor ni cakap kat sekolah kena pakai kasut bertutup hitam. Tapi saya tengok cikgu-cikgu senior ni pakai slipper lah, pakai kasut yang kasut biasa tak bertutup. Okey, itu kita jangan bandingkan mereka. Ingat jangan bandingkan. Kita ikut kita punya. Okay, sebab mereka tu kita jangan campur lah. Jangan tengok dia pakai, esok hari kedua you all dah pakai kasut high heel yang bertali-tali, mengikat-ikat kan, dah tak ada kasut bertutup. Sebab dia kata, alah tu cikgu tu pakai. Jangan bandingkan sebab mereka dah menjadi guru. You all ni dalam proses latihan lagi. So kena ikut prosedur. So jangan tengok cikgu tu pakai baju jubah kan, pakai baju flowy lah, apa-apa macam mana. You all ikutlah etika pemakaian you. So jangan bandingkan dengan guru-guru yang dah ada. Sebab again you all tengah dalam proses latihan, masih belum sah lagi. Jadi jangan bandingkan, jangan nak tiru. Kita tiru kita yang ada ni. Okay, alright. Itu pertama sekali. Okay, dah jumpa sekolah, dah kena terima saja tugasan tadi. Ingat terima saja tugasan. Okay, jangan kata tak nak lah, tak pandai lah, tak nak jadi guru ni, tak minat dan sebagainya. No, jangan tolak kerja. Ambil kerja tu sebab ini adalah latihan kepada you all. Sebab nanti di luar sana jadi guru sebenarnya banyak sangat tanggungjawab. Orang kata cikgu ni senang lenang, silap. Okay, banyak sangat tanggungjawab seorang guru ni, pelbagai tanggungjawab. So ambil benda ni untuk experience you all. Okay, Anik, kita ada soalan saya tertinggalkan. Okay, alright. Anik ada tanya lagi. Okay, pertanyaan berkenaan pelajar sekolah. Ada tips tak doktor untuk pengenalan dengan pelajar, first impression? Okay, ada. Sekejap lagi saya akan sharekan juga tips untuk ke kelas bersama pelajar. Okay, sip. Jadi bila tadi tahu mengajar, okay, kena tahu, kena persediaan lah. Contohnya mungkin ada yang you akan dapat subjek yang option you. Okay, contohnya saya pergi dulu, saya memang tak dapat option saya langsung, tapi saya dapat subjek teknologi dengan dekat cerita, which is lebih kurang dekat-dekat lah. So contohnya mungkin you all pergi sekolah sebab agak ramai, mungkin you dapat satu subjek you. Okay, sebab you all memang akan dapat course subjek you all lah. Dan sekolah juga entitled untuk memberi you all subjek ataupun subjek lain. Contoh you all kena mengajar subjek seni ke kan, mungkin ada cikgu bersalin ke, you all kena ganti kelas tu, kena ajar matematik ke kan, contohnya dia akan bagi. So kalau you tak jelas dengan spesifikasi kurikulum syllabus, jangan berat mulut. Kena banyak rujuk kepada guru-guru yang lebih berpengalaman. So kalau tak tahu mengajar subjek tu, tak faham, kita pun kadang subjek kita mengajar sini, contohnya kena ajar building construction ke, teknologi pembinaan pun kat universiti mungkin dah belajar satu dulu, tak ingat kan. So kemudian banyak bertanya pada guru pembimbing kita. Okay, tanya dia betul tak, supaya kita jangan ajar konsep yang salah. Kalau kita malu bertanya, sesat jalan. So kita nanti tak nak ilmu yang kita sampaikan kepada pelajar itu salah. So kalau kita kena pastikan, kalau kita tak yakin, kita tanyalah guru pembimbing kita, banyak kena bertanya. Okay, faham spesifikasi kurikulum tu, okay, bahan pengajaran dia macam mana, nota dah ada, persediaan pengajaran. Okay, alright, persediaan pengajaran pun sangat penting. Anggaplah setiap hari pensyarah pembimbing ataupun guru pembimbing akan menilai anda. So janganlah buat persediaan yang hebat-hebat semasa guru pembimbing atau pensyarah nak observe je. Lepas tu pada hari yang lain-lain semua mengajar macam biasalah, kadar je, pakai buku je kan. So tak nak. Kita kalau boleh, this is the right time you all nak congkil creativity you all. Mengajarlah setiap hari tu, sediakan preparation yang paling bagus lah. Sebab saya rasa masa LM ni, you nak fokus LM je, you dah tak kena fokus subjek lain kan. So time ni lah nak kena buat bahan pengajaran yang kreatif. Sebab you all tak ada apa lah yang nak fokuskan, nak mengajar je. So
buatlah pengajar secara kreatif, you nak menyanyi, bahan model ke 3D dan sebagainya. Congkir aktiviti tu buatlah sehabis yang baik. So kita tak akan rasa terkejut ataupun tak bersedia bila tiba-tiba pensyarah datang mengejut. Sebab kita sentiasa ready. Alright. Okay, jadi bila untuk persediaan untuk mengajar pula persediaan mengajar, pastikan RPH lesson plan kena siap sebelum kelas. Okay, bukanlah semasa kelas atau selepas kelas. Pastikan kalau hari ini, janganlah sebab hari ini mungkin you ada kelas 3 subjek. So janganlah buat maksudnya you kena siapkan ketiga-tiga lesson plan untuk setiap subjek tu. Okay, jadi kena pastikan lesson plan siap sebelum masuk kelas. Okay, pertama sekali saya nak jawab soalan Anip tadi. First impression bila kita berjumpa pelajar. Okay, bila kita berjumpa pelajar ni, kena tunjukkan kematangan kita. Sebab mungkin kalau macam Anik mengajar di KV kan, contohnya ke KV, you all mostly jumpa dengan pelajar-pelajar yang dah dewasa, yang dah berumur 16 tahun ke atas. So mungkin bila tengok Anik ni pun, diorang kata lah cikgu ni lebih kurang aku je kan, bayi-bayi je. So kita tak nak, kalau boleh first impression, kita masuk kelas, pelajar tak respect kita. So pertama sekali bila jumpa pelajar itu, kita kena tunjukkan kita punya bukan garang, tapi orang kata apa, kita punya ketegasan. Kan ketegasan maksudnya kita jangan terlalu tiba-tiba baik sangat pelajar. Masuk kita kena bawa karakter guru. Karakter guru. Masuk kelas, Assalamualaikum kelas, semua bangun semua, baca doa. Okey, saya Cikgu Afiq, merupakan guru pelatih yang akan mengajar kamu semua daripada bila sampai bila. Lepas tu, okey, mulakanlah sesi perkenalan. Tapi karakter guru tu kena bawa. So janganlah hai, saya Cikgu Afiq, so kita hari ni, so kita geng-geng je lah ni kan. Boleh nak geng-geng tu, tapi karakter guru tu kena bawa. Sebab kita tak nak bila pelajar tak respect kita, susah nanti you nak kontrol pelajar sepanjang latihan mengajar tu. So kita kalau boleh baik dengan pelajar boleh, tapi kena ada, orang kata kena ada gap. Okay, kena ada gap supaya nanti ia akan memudahkan proses untuk you all mengajar dan mengawal pelajar. So kena bawa karakter guru. Saya rasa you all dah belajar lah tip pengurusan pelajar, bagaimana mengawal kelas dan sebagainya. So kat sini lah kena pentingnya tonasi supaya pelajar tahu ini maksudnya guru ini tegas, guru ini tengah serius, time ni guru tengah bergurau, guru tengah apa, mendengar dan sebagainya. So kita kena bawa kita punya karakter guru tu kan, cara kita berjalan, cara kita membawa diri kita, body language kita, ekspresi muka kita sangat memainkan peranan. So bila kita ada masa kena besarkan mata dengan pelajar, ada masa kita boleh senyum dengan pelajar, ada masa kita kena tinggikan suara dengan pelajar, ada masa kita kena stresskan tonasi suara kita supaya pelajar tahu kita tengah bercakap tentang sesuatu. So karakter tu kena bawa Afiq. Okay, jadi bergantung Afiq nak jadi seorang guru yang macam mana. Tak ada masalah untuk jadi guru yang sangat penyayang, sangat motherly, sangat fatherly, tak ada masalah. Tapi pembawaan tu dia mesti akan ada. Walaupun guru yang motherly, fatherly, mereka akan ada, tetap akan ada dia punya batasan. Supaya kita nak pelajar respect kita. Kita tak nak pelajar takut pun tak best juga. Kita nak gain student punya respect pada kita. So kita nak bawa sama-sama mereka. So mungkin bila kita kat KV ni pelajar yang lebih kurang sama pada kita, so kita pun kena memahami dunia mereka, kita kena memahami karakter mereka. So kita pun kena ada juga sometimes kita membawa karakter seperti mereka. So tak boleh lah saya kata ada masa kita bergurau kan, ada masa. Jadi bukan kena serius all the time. Ada masa kita bergurau, ada masa kita meraihkan mereka. Tapi yang penting karakter sebagai seorang guru. Macam mana nak karakter sebagai guru? Inilah time ni you kena asah. You observe lah guru. Saya rasa mungkin bila guru mengajar, nanti guru pembimbing mengajar, dia akan minta you ikut sekali. You boleh, kita tak tahu, tak ada idea. Selalu saya dulu, saya tengok, saya cakap dengan guru pembimbing saya, cikgu boleh tak saya nak masuk kelas cikgu, sebab saya nak tengok cara cikgu mengajar. Sebab itulah cara kita nak ambil pengalaman. Sebab kita nak tahu macam mana guru. Sebab kita tak tahu pelajar kita macam mana kan. Cikgu tu kata, kalau awak mengajar kelas D ni, awak memang tak boleh main-main. Nanti habis diorang. So awak dah kena tahu, dah kena idea. Budak kelas D ni aku memang tak boleh main-main. Kan. Sebab masa dulu saya mengajar tu kelas yang belakang-belakang kan. So cikgu tu memang cakap remind, Dayana, you mengajar kelas D ni, you memang kena jerit-jerit dah. Kan. Ada nanti dia tidur, angkat kaki atas meja. So kita kena expect, the unexpected tu lah. Jadi karakter kena bawa.
Alright. Okay, kasut bertutup depan saja, kasut bertutup penuh. Okay, kan sebab sekarang ni kasut ada kasut yang sarung belakang buka kan. Untuk pergi sekolah kasut bertutup penuh, kalau boleh ada tumit sedikit. Okay, full cover, full tutup. Okay, betul cikgu tu dah otak kita baru lagi. Contohi yang baik. Okay, betul, contohi yang baik. Okay, ada cikgu kat sekolah, contohnya mungkin dapat cikgu Azman ni, segak bergaya kan. So ikut contoh yang baik. Kalau cikgu yang kurang segak tu, jangan ikutlah. Sebab tu dia cakap, memang ada contoh yang tidak baik tu, tapi jangan ikutlah. Sebab you yang boleh matang, you boleh membuat keputusan benda tu baik ke tidak untuk you. So kita nak you pergi sekolah ni absorb yang baik. Yang ada yang tak kurang baik tu jadikan sempadan. Okay, tengok sempadan, kita observe. Okay, alright. Okay. Okay, Pororo ni doktor, kalau waktu mengajar kita tak pasti macam mana nak jawab soalan mereka. Okay. Ya, ini selalu biasa. Macam saya pun kadang-kadang kan, alamak, budak ditanya soalan ni saya pun lupa. Okey, tak apa. Jangan panik. Okey, tapi jangan cuba menipu. Okey, tak apa. Kalau soalan ni nanti cikgu simpan dulu soalan ni, kita akan bincang kemudian. Okey, ataupun nanti okey. Kalau nak tukar jadi reverse psychology, okey, you tanya soalan ni, okey, cikgu bagi task kat you cari jawapan dulu. Contohnya macam tu. Jadi kita jangan tunjukkan sangat kita ni tak mahir, tapi janganlah kita cuba nak nak goreng-goreng pula kan. Jadi takut nanti jawapan tu salah. So kita boleh cakap okey baguslah. Siti tanya soalan tadi. Okey, so cikgu nak bagi task pada Siti, cuba Siti balik dulu, cari dulu jawapan tu. Kalau Siti tak jumpa, baru Siti tanya pada cikgu. Ataupun okey Siti, alright, nanti soalan Siti ni cikgu simpan dulu, nanti mungkin next class kita discuss. Ataupun mungkin lepas habis kelas ni Siti jumpa cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Jadi that's how kita nak communicate dengan pelajar untuk pastikan kita ni masih adalah, jadi tak adalah tunjukkan kita ni tak pandai ke kan. Jadi waktu mengajar tak pasti apa KIV kita sembang. Tak pasti macam nak respon. Okey, tadi dah soalan dah tanya. Okey, next class saya akan jawab. Macam itulah. Alright, okey. So nanti soalan tadi, soalan yang bagus. Okey, next class nanti saya akan jawab. Ataupun semua orang cuba cari jawapan ni. Kan kita bincang sama-sama. Okey, siapa ada jawapan ke apa. So sambil-sambil tu kita pun belajarlah. Alright. Okey, saya juga fikir begitu. Okey. Kalau mengajar KIV dulu. Okey, kita KIV dulu, betul. Okey, kita KIV dulu. Lepas tu tanya guru. Okey, tadi katalah kalau ada maklumat fact yang kita rasa ni, kita jangan ajar jalan sesat Kita kena tanya kepada guru kita dulu. Semak jawapan tu. Kita tanya, cikgu saya tak reti lah jawab soalan ni tadi. Saya kira salah ni kan. Macam mana refer pada guru kita tadi. Sebab tu untuk pergi mengajar ni, you all kena study balik. Esok nak mengajar topik apa, topik A, malam ni study balik topik tu, kena buat ulang kaji kan. Sebab inilah masa you all nak fokus. Jadi kena belajar. Kita pun kena belajar sebab mungkin subjek yang you nak ajar tu dah lama you tinggalkan. So kena ulang kaji. Okay? Kena ulang kaji. So ulang kaji tu bukan hanya yang ada dalam buku tu. You kena carilah nota-nota yang extra ke kan, untuk bantu, untuk enhance. Ataupun sebelum you pergi mengajar subjek tu, mungkin you pergi jumpa dulu guru you kan, tanya ada tak bahan atau betul tak apa benda-benda yang you nak confirmkan in term of dia punya info dan sebagainya. Okay? So memang kena banyak buat ulang kaji. And then RPH, lepas habis kelas buat reflection. Saya rasa dah ajar dah bagaimana nak buat reflection. And then saya pasti selalunya RPH kena hantar setiap minggu kan. Mungkin ada yang pakai Google kan sebagainya, hantar. So pastikan you all buat. Janganlah dengar pelatih guru-guru ni tak hantar RPH kan, tak siap RPH, seminggu tak siap RPH yang kelas lepas kan. Lepas tu bila nak collect buku RPH tak siap sebagainya. Alright, boleh Kak No, boleh share, boleh invite diorang. Okay, macam mana nak kawal budak kelas hujung? Okay, saya tak tahu macam mana nak jadi garang. Okay, sebab tu saya kata tak semesti kita menjadi garang. Garang itulah bukan salah satu kayu ukuran untuk kita mengawal pelajar. Sebab tu saya kata you all kena memahami pelajar itu. Okay, garang ni bergantung tau sebenarnya. Sebab masa saya pergi dulu, memang saya dapat kelas paling bunga tu, kelas yang akhir sekali
kebanyakan adalah pelajar Chinese dan diorang ni macam pun tak pandai ataupun tak fasih berbahasa Melayu. So kita kena jumpa mereka sebab kadang-kadang ni mereka punya bila lack of interest, mereka tak faham kita cakap. So kita kena terangkan dengan mereka. Tapi mungkin memang ada sebahagian pelajar, contohnya pelajar yang memang tak ambil pot langsung dengan pengajaran kan. So mungkin kita kena tegas lah, tegas. Dan saya rasa untuk nak jadi garang tu, dia bukan nak jadi garang. So nanti Nurul, you akan develop experience tu. So you akan tahu bagaimana you nak handle. So that's why penting je you observe pelajar, you follow teachers punya, you tengok macam mana cikgu handle kelas tu. Okay, tapi again bila you tengok cikgu handle kelas, mungkin ada pelbagai ragam. So again, ambil yang positif saja. Kalau you rasa kaedah yang dijalankan atau digunakan oleh guru tu kurang sesuai, janganlah kita follow kan. Jadi kita follow yang baik, kita rasa yang mana kita boleh contohi, kita contohi. So garang, tegas, benda yang memang berbeza. Sebab saya memang ada experience yang memang pelajar ni seorang ni memang masuk kelas tidur saja sampailah habis kelas. Lepas tu dia siap angkat kaki, silang kaki letak atas meja kan. So memang masa minggu pertama kita boleh sabar kan. So saya ambil pendekatan untuk pindahkan dia ke depan pun tak jalan juga. Pindah ke depan pun dia angkat kaki di atas meja. So lagi semak mata tengok masa mengajar. So saya cakap dengan dia, apa yang you nak dalam kelas ni? You nak belajar ke tak? Dia kata saya memang tak nak belajar. Okey, kalau tak nak belajar, jangan ganggu kelas saya untuk pelajar-pelajar yang lain nak belajar. So apa you nak buat? Dia kata saya nak duduk je. Okey, saya cakap okey, you duduk, turun kaki you nak tidur. Dia kata saya nak tidur. Okey, you tidur. Itu yang memang dah worst lah, yang saya tak boleh nak handle lah budak tu lagi. Dah memang ada berapa minggu. So bila saya tanya cikgu, betul tak saya buat macam mana? Memang betul pun. Kalau tidak nanti dia kacau kawan-kawan lain. Dia koyak kertas, dia baling kawan tengah nak belajar kan. Kan dia goyang-goyang kursi, angkat kaki. So cikgu kata betul, suruh je dia tidur. Dia sebenarnya kalau boleh kita nak suruh balik pun, cikgu dia cakap kan. So kita adalah macam tu sekali. Tapi kita maksudnya janganlah buat je supaya budak tu tegang, gaduh kan. So kita rasa kalau memang dah budak tu memang tak nak involve, kita cuba cari kurangkan risiko supaya tak mengganggu proses pengajaran kita dalam kelas. Sebab kita tak nak sebabkan seorang pelajar, proses untuk 30 orang pelajar lagi terganggu. So kat sini memang kena build kita punya experience. Sebab ini je lah experience yang boleh mengajar kita macam mana nak handle. Kan sebab this the reality, kita pun belajar time to time lah. Benda ni sebenarnya pengalaman kita, pelbagai ragam pelajar. Alright, okay. Pastikan jangan bias, okay. Peka perkembangan sekolah. And then jaga tingkah laku walaupun dalam sekolah ataupun luar sekolah kan. Jaga tingkah laku sebab kita ni memang dalam sebagai guru pelatih kan. So all the process tu kita sentiasa diperhatikan. Dalam tempoh LM tu jagalah, tak lama pun tempoh LM ni, jagalah tingkah laku tu walaupun kat luar pintu pagar sekolah. Jangan cakap saya kat luar sekolah ni dah bukan waktu sekolah, terpulanglah pada saya nak buat apa-apa. Tidak, janganlah begitu. Okey, janganlah begitu sebab kita ni panjang lagi perjalanan kehidupan kita, panjang lagi perjalanan kerjaya kita ni kan. Sebab one day you nak jadi guru yang sebenar kan. Sebab tu lah you ambil profession sebagai guru kan. Jadi tanya hati tu, guru macam mana you nak. Okay, sebab dulu pun you pernah jadi pelajar, you pernah duduk di kursi pelajar, you suka lihat guru yang macam mana kan. Guru yang betul-betul nak mengajar, yang guru ada passion, you ada label guru yang kurang mahir ke, guru yang garang ke. So sekarang ni you nak jadi cikgu, you tanya diri you nak jadi guru yang macam mana kan. Jadi ambil peluang ini untuk develop you punya diri. Okay, whatever pun keputusan, kita ni muda, mungkin akan rasa panas baran, nak melenting saja. Okay, cool down dulu. Whatever pun tiba-tiba lah, contohnya pasal ada isu penginapan ke sebagaimana kan. Kita kena, inilah time untuk proses kematangan. Duduk, relax, fikir, cuba rasionalkan diri. Cuba cari solusi sendiri. Sampai kalau tak boleh nak uruskan, barulah bertanya ataupun. Tapi janganlah ambil tindakan yang contohnya kat sekolah kena marah tadi, you viralkan kat Facebook. Tak, sekarang ni macam-macam lah sepat viral. So guru-guru pelatih ingat jangan sekali-sekali ikutkan perasaan tu. Tiba-tiba nak tulis status tak puas hati, cikgu ni marah aku, tak apa-apalah kat sekolah tadi kan. Janganlah, fikirlah 100 kali dulu sebelum you nak post ataupun komen tentang apa-apa. Sebab
mungkin masa kita marah tu kita tak boleh rational. Okay, stay dulu, tutup dulu media sosial, sebab apa-apa pun dia bukan memberi kesan. Sebab apa tu, kita tak nak nanti dah viral satu Malaysia, baru nak minta maaf dan sebagainya. Orang kata telajak perahu boleh ditarik kan, telajak kata-kata ni tak boleh, dah terviral ni, dah kena caption tak boleh. So fikirlah apa saja yang kita nak post, sebab kita bukanlah membawa image diri kita, tapi kita membawa image universiti, pensyarah kita kan. Kesian pensyarah dah penat mengajar you, dah terangkan, dah didik you macam-macam kali, tapi bila pergi sekolah hanya sedikit saja, menyebabkan apa, sekolah di label, pensyarah label ni lah, diorang ni pensyarah macam mana tak ajar pelajar-pelajar. So kesian pensyarah-pensyarah yang dah betul-betul mengajar you, sekolah dah terus dah bantu, tapi hanya sedikit je. Jadi untuk platform media sosial ni memang kena aware lah, kena apa, kena jaga-jaga. Dan mungkin biar ada pelajar kan, belajar mesti cakap apa, cikgu ada tak Facebook ke Instagram ke, kita orang nak follow lah kan. Tak ada masalah, boleh je, tapi you all kena apa tu, control lah content dalam sharing you all punya ni. Sebab pelajar dia follow kan, so dia mengikuti apa yang you all buat. Alright, okay. Syuhada tanya, kalau masa lecture datang uzur, macam mana doktor kalau ada pelajar macam tu? Okay, tak mengapa. Jadi kita sebab tu nanti memang pensyarah datang, memang kita nak tengok macam mana you punya kawalan kelas. So kalau you dah kena ada awareness lah bagaimana nak handle pelajar tu. So kalau memang masa pensyarah datang, pelajar tu memang buat hal, you kena tahulah you kena tackle pelajar tu macam mana. Kalau you memang kena masa tu kena marah pelajar, okay, Ali duduk, saya kata banyak kali kan you kena duduk. You faham bahasa tak? Ali duduk. Kenalah, sebab saya pensyarah-pensyarah datang ni, diorang ni dah banyak experience. So dia tahu dah sebenarnya itu memang masalah pelajar ataupun masalah guru yang tidak boleh mengawal kelas. Okay nampak? So kita nak tahu macam mana you tahu mengajar, you boleh kawalan pelajar dan kawalan kelas. So nanti jangan risaukan pensyarah itu kalau memang ada pelajar-pelajar yang bermasalah. Yang penting you belajar macam mana nak kawal kelas tu. Boleh tanya pada guru pembimbing dan sebagainya. So bila pensyarah datang, you jangan plastik lah kan. Kena apa tu, kena dia real, buat pengajaran real. Kalau memang budak tu pelajar dia perlu dia tegur, kena berdiri ke, kena apa sebagainya, ambil tindakan yang sewajarnya. You rasa tindakan yang rasional. Sebab pensyarah saya yakin dia boleh membezakan itu datangnya daripada guru yang memang tak boleh kawal pelajar ataupun memang pelajar itu bermasalah. So jangan risau Nurul Syuhada. Alright, and then Fatin, ramai juga yang berminat dah 1 jam ni. Fatin tanya, kalau student tiba-tiba tanya soalan yang luar dari jangkaan kita sebagai guru tak tahu nak jawab. Okey, sebab student expect kita tahu semua. Okey, saya rasa tadi saya dah jawab soalan ni. Saya kata macam tadilah, kita boleh cakap kalau kita memang tak tahu, kita boleh cakap okey, tak apa, soalan yang you tanya ni kita simpan dulu, kita discuss next class. Ataupun you boleh juga jadikan tu sebagai reverse psychology, you bagi task pada pelajar. Okey, bagus soalan Siti tu tadi kan. Okey, so cikgu nak bagi task pada Siti, Siti cuba cari dulu jawapan. Okay, kemudian nanti jawapan Siti tu kita bincangkan. Ataupun you jadikan okey kelas, kita dengar soalan Siti tadi, so cikgu nak bagi test ni kepada semua pelajar. Okay, cuba cari jawapan yang Siti nak. So kita lah kena memainkan peranan tu. Jangan tunjukkan sangat kita tak pandai. Jangan, alamak cikgu pun tak tahu janganlah macam tu sekali kan. Kita cakap kita tak apa, kita simpan, nanti kita bincang sama-sama. So itu adalah orang kata paling play safe lah kan, untuk yang jangan tunjukkan. Tapi mungkin kalau ada perkara-perkara yang kritikal, mungkin okey saya pun kurang pasti. Okey tak apa, nanti Siti saya cuba cari jawapan yang tepat. Pun boleh. Kan maksudnya kita cubalah macam cikgu pun kurang pasti dengan jawapan ni. Kita tak apa, nanti kasih cikgu masa untuk cikgu semak semula, cikgu study balik, sebab cikgu takut nanti kalau cikgu bagi jawapan yang tak betul nanti akan memberi kesan yang tak baik. So kasih cikgu masa sikit untuk cikgu cikgu cari info yang tepat. Kita boleh bercakap macam tu. So saya rasa pelajar akan faham. So tak apa kalau pelajar tu tak semestinya, bila kita cakap dengan terang pandai, saya rasa pelajar tu faham. So kita jangan malu kata, alamak aku ni tak pandai kan. Tak apa. Tak ada, takkan ada. Tapi cara kita berkomunikasi dan cara kita nak handle tu yang paling penting. Okay, cikgu kena bawa air botol nanti sebab tak ada suara mengajar.
Okey lah, sebab kita banyak kelas kan. Saya tak pasti sekolah sekarang pakai kapur hijau ke, yang pakai kapur sekarang whiteboard kan. So kalau kapur hijau, sebab saya ada dekat sekolah dulu, bengkel masih lagi pakai kapur hijau. So pakai kapur, jadi memang berhabuk. Memang kena bawa air. Memang suara kita akan banyak lah bila pakai kan, suara kering. So bawa, memang kena bawa air. Kecuali waktu bulan puasa sebab nanti you all mengajar bulan puasa, janganlah bawa air botol pula kan, walaupun nak kena mengajar. So nanti masa tu kena kontrol lah. Okay, tapi memang cadangnya kalau kena bawa air untuk tona suara dan sebagainya. Okay, alright, betul soalan tu. Ingat membantu sangat. Okey, sangat membantu. Okey, ada apa-apa soalan lagi boleh tanya? Okey, etika pakaian, apa tu untuk guru. Okey, pasal guru bawa lah peralatan guru tu. Maksudnya janganlah bawa macam, contohnya paling mudah beg. Janganlah bawa beg macam nak pergi kelas kuliah tu kan. Bawa image karakter guru tu kan. Apa tu, belilah at least bag yang apa tu tepi, handbag kan. Lepas tu jangan nampak sangat kita macam pelajar bawa apa tu file yang tebal-tebal ni, macam-macam bawa bag balas bagai-bagai macam pelajar. Kena bawa karakter seorang guru tu lah kan. Walaupun pun kita bawa tak adalah bag kartun-kartun kan. Bawa lah bag yang apa sahaja peralatan kita ada tu yang berbentuk profesional, yang membawa karakter sebagai seorang guru. Alright, okay. Aksesori pun tak ada terlalu berat. Kalau perempuan pakai tudung, tak ada tudung yang lilit 10 kali, bush sini merantai sampai ke sini kan. Tak adalah bulu mata 5 lapis kan. Maksudnya sederhana saja makeup. Kalau makeup tu untuk okay, sebab makeup ni muka tu orang kata berseri lah. At least pakai pelembap bibir, tak pakai lipstick yang merah-merah menyala pun tak apa. Pakai pelembap bibir sebab apa, kita nak, bila kita datang, you all suka tengok benda cantik kan. Laki ke perempuan suka tengok yang cantik, yang kemas. So sama juga, kita nak masuk kelas, kita nak pelajar tu dapat beri fokus. So salah satu tu adalah dari segi kita punya apa tu, appearance, pemakaian kita kan. Bila kita nampak cikgu cantik, kita suka, cikgu tu cantiknya, baju dia, tudung dia kan. Kan itu salah satu cara kita nak capture pelajar punya attention tau. Selain daripada cara kita bercakap, cara kita menyampaikan, bahan-bahan pengajaran kita, pakaian kita juga mainkan peranan. Tapi janganlah over sangat kan, sampai silau mata tu kan, emas tu sampai penuh jari ni pakai cincin sini, cincin sini, cincin sini, cincin sini. Contohnya macam tu. So bersederhana untuk pemakaian kita ni, gaya yang ringkas, baju tu tak terlalu vogue sangat macam nak pergi apa tu, dinner dan sebagainya kan. So kena, muka pun jangan terlalu pucat pun tak nak juga. Jangan, tak adalah lipstick, tak nak lipstick pun at least pakai lip balm, pelembap bibir supaya muka kita pucat macam orang apa, memang orang lemah, macam tak ada seri kan. So kita adalah sikit-sikit kan, simple-simple beli kat Watson tu, lip gloss tu kan, sikit eyeshadow cantik sikit macam ni. Jadi bila masuk tu segar, kita pun akan rasa. Sebab bila you rasa grooming diri you ni, diri you cantik, you sebenarnya secara langsung membina keyakinan diri tau. Sebab bukan untuk orang lain, untuk diri kita, membina keyakinan diri kita sendiri. So kita rasa macam yakin pakaian kita bersih, kemas. Okay, so sebenarnya cantik tu tak semestinya yang mahal. Okay, alright. So banyak lagi yang harga yang berpatutan, yang cantik-cantik. Alright, minta maaf kalau yang perlu kita buat kalau masuk kelas ganti yang bukan bidang kita. Okay, tak apa, kalau kena masuk kelas ganti, bergantung. Kalau selalunya relief ni memang banyak kan. Contohnya hari ni cikgu tu tak ada, you kena relief class, ambil relief class. Selalunya kalau saya dengar, selalu kalau Azir, kalau you nampak cikgu sebelum ni, kalau relief class, okay pelajar buat kerja sendiri kan, selalu macam gitu. Okay, tapi kalau boleh, kalau you all kena dapat relief class, relief yang ganti sementara tu, janganlah buat macam tu sebab rugi. So mungkin masa tu you boleh berinteraksi dengan pelajar, tanya dan sebagainya, ataupun buat aktiviti sikit. Tapi kalau you memang kena ganti untuk tempoh masa yang panjang, yang bukan bidang kita, contohnya saya hari tu saya kena ajar pendidikan seni tau, masa kat Bukit, dekat sekolah Parit Bunga. Memang pendidikan seni yang untuk tingkatan 45 yang ada peperiksaan SPM bukan yang kita belajar tingkatan 3 yang seni yang tak ada masuk peperiksaan tu. Masa saya kena mengajar seni yang ada masuk peperiksaan. So memang saya tak tahu lah, kena tembika lah, kena macam mana corak tembika contohnya. So saya memang kena
tanya guru lain. Kena tanya guru lain, memang saya kena buat double effort. Malahan persediaan saya untuk kelas seni tu double daripada persediaan saya untuk mengajar yang bidang saya tu tadi. Tapi saya ambil challenge tu lah. Saya memang kena ajar budak tu macam mana nak buat seni tu kan. Orang memang kena buat sebab tak silap saya untuk SPM dia ada yang bahagian projek. Lepas tu ada juga yang soalan ujian. So memang masa buat projek tu memang saya kena belajar macam mana buat projek tu. Kena tahu bahan, memang kena double effort. So saya memang ingat masa saya kena ajar seni tu, effort saya double daripada saya persediaan untuk bidang saya. Sebab saya tak tahu, so saya tak nak nanti sebab budak ni akan ambil peperiksaan. So tanggungjawab kita ajar ilmu yang salah, dan bila mereka aplikasikan sepanjang hayat mereka, itulah menjadi tanggungjawab kita. So sangatlah berbahaya dan sangatlah walaupun kita guru latihan, kita guru pelatih, tapi sebab you melatih, dan walaupun kita nama guru pelatih, tapi you all mengajar orang yang sebenar, pelajar yang sebenarnya yang akan ambil peperiksaan, akan gunakan ilmu ataupun maklumat you sampaikan. So kita kena sangat-sangat bertanggungjawab untuk kita punya apa yang kita sampaikan tu. Okay, so kena pastikan sampai tu yang betul, bukan ajaran yang salah. Sebab benda ni mereka akan aplikasikan untuk sepanjang kehidupan mereka. Okay, senanglah. Alright, boleh ganti. Betul, faham. Alright. Okay, so saya rasa saya dapat bagi tip-tip pada you all. Okay, so do and don'ts. Ingat tadi, kena rajin bertegur, wujudkan hubungan yang baik antara guru, pensyarah, pembimbing. Okay, kalau ada masalah, you all boleh cari 3 orang ni lah. Saya rasa yang dekat dengan you all masa latihan mengajar. Pertama sekali, guru pembimbing. Kalau nak tanya tentang sekolah ke, you tak faham ke, boleh tanya guru pembimbing. Dan kalau tak guru pembimbing tak boleh bantu, you boleh tanya pada pensyarah pembimbing ke yang menyela you. And then ketiga adalah you boleh cari PA. So apa-apa saja berkaitan dengan benda yang mungkin lain daripada sekolah, ada masalah, ada isu, carilah PA you. Okay, contohnya kalau anak-anak PA saya dekat dalam ni, you all ada masalah sepanjang KV, College Vocational, boleh cari saya untuk bagi tahu. So insyaAllah kita akan bantu. Okay, ada masalah kewangan ke, masalah kesihatan. Okay, satu lagi penting, contohnya ada berlaku kecemasan, MC, pihak sekolah dah tahu, kena juga bagi tahu guru pembimbing, pensyarah pembimbing, supaya mereka tahu you contohnya MC ke, ada berlaku kemalangan ke, masuk ward ke sebagainya, kena maklumkan. So jangan diam sahaja sampai dah habis LM, sebab kita tak tahu proses kalau cuti MC ni kena tangguh ke, kena sambung ke dan sebagainya. So kena tahu perkara-perkara ini. Alright, okay. Ada soalan lagi tak yang saya tak jawab? Okay, so saya yakin bila you all pergi, kalau contohnya yang pergi KV-KV ni, saya yakin ada senior-senior you yang dah ada kat situ. So tanyalah senior-senior yang datang daripada tempat you all latihan daripada UTM kan. Lepas tu korek lah experience mereka, kongsi apa semuanya. Okay, alright. Bagaimana dengan penglibatan guru LM dan aktiviti sekolah atau kumpul kelab? Okay, macam ni yang saya cakap tadi, bergantung. Kadang pihak sekolah dia tak ada nak bagi pun. Okay, dia tak nak bagi pun, dia tak ada bagi. So kalau tak ada bagi, tak apalah. Tapi cadangan saya, kalau pun sekolah macam tak ada bagi assign you, tapi kalau boleh you, bolehlah volunteer. Sebab you mungkin minat bola kan, tapi cikgu tak libat pun you pun aktiviti sukan ke kelab kan. Sebab dia dah ada cikgu dia pun, dia dah ada cikgu dia yang memang mantap, hebat. Tapi mungkin cakap, cikgu boleh tak saya nak join sekali dengan kelab bola sepak ni, sebab saya pun minat juga. Saya rasa cikgu ni memang menadah tangan je nak bagi you all, untuk you all tolong sekali. So boleh je, sama ada sekolah akan assign ataupun you all boleh volunteer. So saya rasa, saya yakin lah cikgu-cikgu mesti suka, seronok kalau pelajar-pelajar ni atau guru LM ni, yang guru pelatih ni nak pertolong diorang sekali. Diorang akan welcome you lah. Maksudnya dia akan nampak bagus lah diorang ni tak suruh pun buat. Kan? Jadi sentiasa volunteer. Kalau apa kelab, saya masa latihan mengajar dulu, saya kena mengiring pelajar, saya kena ajar. Masa tu dia nak bagi saya sukan, saya cakap saya boleh bola jaring dengan bola baling, sebab itu memang sukan saya. So saya jadi coach untuk diorang. Lepas tu saya juga mengiring pelajar pergi hantar lepas tu pertandingan sebagainya. Masa tu lepas tu kita involve juga, masa tu ada perkemahan, kita jadi guru-guru untuk bantu perkemahan sebagainya. So apa saja aktiviti sekolah, join saja. Alright, okay. So ada lagi soalan tak? Saya rasa kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh stop. So thank you yang view petang ini. So mungkin boleh share juga. Lepas tu apa ini, saya rasa harap
harapan saya sedikit sebanyak sharing saya hari ini adalah lebih kepada my own experience. Dan untuk share pada you all, sebab saya rasa mungkin rasa takut kan, rasa macam macam-macam perasaan tu sebab nak pergi sekolah tak pernah lagi dengan keadaan COVID ni kan, nak tahu nak mengajar macam mana. So apa pun, buka hati itu, persediaan mental kena ada, emosi, fizikal semua kena ada. So, anggaplah ini adalah platform yang terbaik untuk you all. Grablah peluang ini banyak-banyak dan jangan takut sekiranya ada masalah, hubungilah pensyarah ke penasihat akademik, mereka willing untuk bantu. Dan untuk you all pun, kalau bukan anak-anak PA saya kat dalam ni kan, kalau bukan anak PA saya, kalau you rasa nak contact saya, dapatkan advice, nak tanya, boleh saja dapatkan nombor kontak daripada anak-anak PA saya tu lah kan, you all ada link-link kan, boleh je nak WhatsApp saya, insyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya boleh bantu. So alright, thank you semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya sentiasa doakan semoga semua dipermudahkan urusan, diberikan keselamatan yang baik. Lepas tu doa, kita sentiasa doa tahu hati kita terang, dan pergi sekolah kita doa hati, lembutkan hati semua orang yang berurusan dengan kita. Sentiasalah doa, ya Allah, permudahkanlah perjalanan hari ini, urusan saya hari ini, lancarkan lidah saya untuk mengajar, lembutkan hati pelajar-pelajar yang mengikuti pengajaran saya, dan lembutkan hati mereka sekeliling saya yang kita tengah berurusan ni, supaya mudahkan segala urusan kita. So doa banyak-banyak, insya-Allah. Lepas tu perjalanan LMU all mesti akan menjadi yang terbaik jika anda nak yang terbaik. So kalau anda positif, saya yakin perjalanan anda menjadi positif. Alright, thank you semua. Assalamualaikum. Okay, good day, stay safe. Okay, semua orang stay safe. Thank you.